أنعم بغراس الأخلاق بارزة صاغت أخلاقي ضيف النور بجنتها في باب مثال الخلاق بصحبة أزهار قصت بالصدق حديث الإشراق وأتيت بها السنن لوحتنا شعرا أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat berjumpa sudah penonton di dalam rancangan Keluarga Kunetham ataupun Keluarga Berakhlak, Keluarga Bermoral di sini di TVNBT Jala yang telah disokongi oleh pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan Thai ataupun Soobata. Di mana rancangan Keluarga Kunetham Keluarga Berakhlak ini bawa penonton iaitu mari berjumpalah dengan individu yang dapat sokongan daripada pihak Soobata, terutama sekalinya di dalam pergi mengerjakan haji ataupun umrah. Dan juga pada tahun ini ataupun pada hari ini juga penonton saya pun ada tetamu lah yang mana dapat peluang daripada pihak Soobata pergi menunaikan umrah pada tahun 2558. Siapa dia tu, mari kita ikuti di dalam masa sebentar lagi, masa perbualan ataupun masa tetamu di dalam rancangan Keluarga Kunetham Keluarga yang Berakhlak. Buat sebentar lagi kita berehat. ดีใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับ วันนี้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะ ติดไฟสว่างมากๆ ใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้า เหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจ ชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว في باب مثال الخلاق بصحبة أزهار قصت بالصدق حديث الإشراق وأتيت بها السنن لوحتنا شعرا أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في. Ya, penonton, di dalam masa kita daripada bahagian urusan haji hak Soobata, jadi saya ada kabar berita berkenaan dengan pada baru-baru ni Encik Pandu Uthairat Setiausaha Agung hak Soobata tu telah pergi buatkan perjumpaan lah pagi Jumaat yang nak pergi buatkan ibadat umrah di Mekah, negara Saudi Arabia, ikut kegiatan berikan pertolongan di segi kemanusiaan kepada keluarga yang dapat kemusnahan dan juga yang terjejas pada kejadian tak ambil penonton. Yang mana generasi ini adalah generasi kedua lah perjalanan yang akan bertolak daripada mobil Thai kita tu pada 29 September 2558 sampai 12 Tunayun 2558. Jadi telah beritahulah berkenaan dengan penentuan perjalanan dan juga berkaitan dengan benda bahagian-bahagian yang nak bawa pergi ke sana dan lain-lain lagi. Seterusnya pula beri baiklah kepada jemaah yang nak pergi buat umrah pada tahun ini. Jadi peserta masuk dalam kegiatan ini masing-masing memuaskan hatilah dan muncul sekali oleh kerana dapat keluar pergi menunaikan ibadah umrah. Baiklah penonton, kita masuk dalam perbualan kita lah, dan juga di hari ini ataupun masa ni saya bawa penonton bagi berjumpa dengan individu yang masuk di dalam projek ataupun di dalam program senam sudutkan Perkopiti Umrah yang Kerekahan tahun 2558, yang mana pada masa sekarang Kaklah berada di Majlis Agama Islam Wilayah Jala bersama dengan Abdul Basit Hamad. Sekarang beliau duduk bersama dengan Kaklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita mari berjumpa di dalam rancangan Keluarga Kunetham ataupun keluarga contoh keluarga yang bermoral. Abdul Basit buat kerja sini lama mana dah? Ya, saya tugas di majlis ni lebih kurang 12 tahun dah. 12 tahun lama dah. Ya. Tapi tak pernah jumpa ya, mana. Tak pernah. Ya. Tugas saya ataupun di dalam tanggungjawab buat kerja bahagian tugas asasinya saya bahagian turakan jawab surat dalam negeri dan luar negeri, dan sebagai tambahannya terjemuh syahadah Melayu, siar Melayu gitulah. Bagi budak nak pergi ngaji keluar kan, nak translate ataupun nak terjemah dah. Boleh banyak ke tu memanglah kata kena mari di Majlis Agama Islam gitu. Kalau duduk orang duduk Nara pergi Nara, orang duduk di Tani pergi Petani, dan juga dalam bahagian jalan mari jalan. Ada orang luar masuk ke sini ada tak? Ada juga. Ada terjemuh tu boleh lakulah. Surat dari wilayah mana pun boleh terjemah. Katanya berjaringan pergi ke Tani pun tak apa, nak pergi Nara pun tak apa, mari di jalan pun tak apa. Dalam sehari-hari tu ramai ada orang mari hubung dengan kita tu. Ramai. Lebih-lebih lagi learning pihak kajian Timur ataupun akui surat
nikah kahwin yang tu imai keluar tu alhamdulillah lah KJL terima ambil dalam bahagian makmum di kampung-kampung mana hak nak guna pelakon sangkum, guna KJL gapo tu kebanyakan dia mari terjemah tu lah surat nikah, surat cerai. Dan lebih-lebih lagi masalah nak cakkan moraduk ke apa tu pasti nak pakai surat nikah kahwin dan kebanyakannya itulah duk terjemah guna untuk itulah. Mana katanya kena dapat pengesahan daripada majlis agama Islam. Sebab orang zaman dulu yang nikah tak ada apa kebiasaan sombong tak ada lah. Tapi surat nikah tu dah ada lah. Surat nikah tak ada lah secara kampung-kampung. Cuma tulisan Jawi. Ya, tulisan Jawi tu nak pergi apa izin kamrong untuk apa perakan sangkum tu dia baca tak hubik Jawi. Terpaksa lah kena bagi translate mari terjemah pula ya. Baik, Abdul Basit kita pun buat legak-legak sikit. Kita mari masuk pada cerita kita pula. Berkenaan dengan kerokan kat layak saat ni. Ya, dah berapa dia dah kerokan kali lagi tak juga. Kerokan senap senunการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่เครือข่ายฮัจญ์ Lagu mana ni? Jadiเครือข่ายฮัจญ์ Lagu mana? Cuba cerita kat Kala sikit. Boleh masuk dalam kerokan ni. Ya. Terima kasih. Masalah projek kerongkan umrah tu adalah satu projek yang pihak Sok Botol mengadakan projek ni untuk sebagai kata nak buat hubungi kerai di antara yang saya bersama dalam rumbungi saya tu lebih kurang 60 orang dan kebanyakan daripada wakil pejabat-pejabat lah. Itulah adalah satu cara yang mungkin satu cara untuk kita ambil ambil kekai mari untuk sebagai tolong dalam perjalanan seorang botol kerja seorang botol tu lah sebab dalam rumbungnya saya lagi ada tiap-tiap cawangan lah sedadu, Faipokron, semua badik asal. Kita bahagian majlis. Ya, saya di bahagian majlis wakil daripada majlis. Lepas tu dia hantar apa ke mana tu? Kalau tuju lagi ke? Dia hantarlah salah hantar kota mari untuk pilih dalam ning. Maka buatlah sebagai pilihan secara tidak rasmi lah kita kata cara itu. Maka pihak yang dipertua majlis pun sanalah sebagai show nama saya. Maka pihak-pihak rakan-rakan kerja semua pun tak ada gapo lah boleh terima sebagai saya sebagai wakil. Maka itulah harta nama saya. Ya, haji tak ada buat lagi ke? Ya, belum lagi. Ya. Hadi yang katanya bagi tahun 2558 ni Abdul Basit pergi dalam rujuk yang pertama, generasi yang pertama. Ya. Hati perasaan apabila kita pergi, terutama tak sekecek pergi bukan haji, hak kita pergi umrah. Nah, yang katanya haji itu yang besar. Lepas tu yang katanya banyak cuba yang banyak lagi. Tetapi ni sebagai umrah kita pergi ziarah. Pertama kali yang kita pijak kepada bumi haram iaitu di Madinah. Tu perasaan Abdul Basit lagu mana? Alhamdulillah, terima kasih. Kalau kita kecek dengan perasaan berkenaan dengan perasaan saya berangkat dari rumah sehingga ke Mesir, ke Madinah dan ke Tanah Haram Mekah. Masuk ke Mesir dulu. Ya, masuk Mesir dulu. Maka alhamdulillah dengan perasaan saya begitu sangat syukur pada Allah SWT. Sebab saya agar kata kalau semata-mata usaha saya tu mungkin tak sampai masa lagi untuk saya mengunjungi Baitilah Al-Haram. Nak kumpul duit. Ya. Dengan anak kita seramai. Ya, dengan sebab sebagaimana yang lalu saya pun seolah keluarga sebagai ramailah tanggungjawab saya tu. Ya, besar sekali tu. Maka ada kata kalau semata-mata usaha saya tu mungkin tak sampai lagi lah saya nak dapat mengunjungi Baitilah Al-Haram. Tapi dengan satu projek, satu kerongkan ataupun pilihan daripada KJL suruh pada seorang botol untuk pilih orang-orang yang begitu susah lah kita kata untuk nak tunaikan KJL ni. Maka perasaan sangat mujur lah, mujur di atas projek ni dan mujur Tuhan pilih saya sebagai seorang
boleh mengadap, boleh mengunjungi Baitul Haram. Ya, dia katanya perasaan itu tidak terkata. Ya. Ya kalau nak kecek, tak kata kecek gapo, dia katanya bujur tu tak kata tidak bujur lagu mana. Dia katanya perasaan yang besar hati itu tak terhingga. Jadi makna katanya tak suk dah kita tak lagu mana nak puasa, tapi bujur alhamdulillah oleh kerana Allah telah dia katanya di jalan ahli jawatan kuasa kita pun tu bui mana katanya gerak-geri juga nak beri tu syorkan nama kita nah. Jadi alhamdulillah lah pertama kali yang kita dapat pijak. Lepas tu di segi hak kuasa kita tu mana katanya dengan gaji bulanan kita tu memanglah katanya setengah masuk fikir tu duit gaji mahal. Sebenarnya duit gaji mahal, duit gaji berapa banyak, tetapi kita kena ambil duit tu buat belanja dan kena makan juga. Lepas tu mana anak 4-5 dia orang, mana kau tusuk, mana kain baju, mana macam-macam. Cita-cita ada tetapi tidak tahu katanya bila nak boleh pergi saja dah. Jadi syukur alhamdulillah juga di sini dah. Lepas tu klik mari dah tu di dalam bahagian hak kerekai hak kita klik mari tu kita buat apa ya adik? Hak dia musuh kita buat pula tu. Ya, terima kasih. Dalam hubungi hak saya pergi tu apabila klik mari dah maka saya telah kecek dalam hubungi lah. Buat satu line lah mengikut ada elok ni lah ni ada dalam 450 orang dalam hubungi saya pergi sana tu ada hubung semua lah dan pihak Sahabat pun pengesyarah bahawa sekiranya dalam tugas harian kita duk kerja dah ni ada kicakam, ada projek, ada kegiatan apa-apa tu maka kita hantarlah dalam line untuk sebagai buat apa buat contoh atau buat timengnya di antara pokok kita. Contohnya sekiranya ada projek yang baik demo nak buat dalam kerja demo pun okeylah. Pakat-pakat gila fikir hak kerja dalam jawatan masing-masing. Ya. Macam katanya di tak berapa lama lagi tu akan masuk pada generasi kedua ataupun runya kedua. Baiklah masa ni kalau kita rehat buat seketika kita buat setelah lagi pula masa yang akhir masih ada lagi kita rehat dulu buat seketika sudah penonton bersama dalam keluarga contoh ataupun program kita rehat dulu buat sebentar. วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้ว ฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอน วันนี้ออกมาขายของแต่กองกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้ว ดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับ วันนี้เรากล้าออกจากบ้าน ชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว ดีใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับ วันนี้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะ ติดไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้า เหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจ ชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في Penonton yang hormati di dalam masa yang akhir ini kita masih lagi bersama dengan Abdul Basit Hamad yang mana boleh berbuat sebenarnya kalau kecek cara tentang keluarga tu memang katanya banyak. Tetapi hari ini oleh kerana bagi berziarah kerana Abdul Basit ini dapat peluang lah daripada pihak Sahabat boleh pergi umrah pada tahun 2558. Cita-cita nak pergi buat haji. InsyaAllah mudah-mudahan katanya kita dapat terpilih lah masuk dalam projek ni sekali lagi lah. InsyaAllah. Kita pergi di sana kita boleh buat fikiran apa ya Abdul Basit. Hidup kita pergi bejak mana Mesir sudah pergi Madinah sudah kita pergi ke Mekah. Di dalam tempat ketiga-tiga di tengah tempat kita pergi ni kita boleh buat fikiran apa dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih. Masalah sebagai kita buat ambil fikir dalam perjalanan ni dalam musafir kita tu banyaklah tapi setengah daripada kita boleh tahu keadaan hidup orang Islam yang negeri lain kita buat bandingin dengan negeri Thai kita macam mana. Lepas yang keduanya satu ilmu lah boleh bergaul dengan kawan-kawan
bermacam-macam kerja lah sebab dalam hubungan saya gini ada macam-macam kerja. Satu cara lah kita buat pengajian dalam perjalanan kita tu boleh kita ambil amal dalam pekerjaan kita. Dan lebih-lebih lagi kita boleh ambil fikir kata cara hidup kita di negeri Thai ni dengan cara hidup orang Islam kita di negeri sebelah Arab macam mana kita boleh buat beza dan kita ambil iktibar lah sebagai padumi hidup kita dalam hari. Sebab kita perhati tengok orang Arab ni hidup yang sederhana sekali. Lepas tu satunya apabila sampainya waktu solat, walaupun you duduk di dalam kerja apa dia sekalipun, dia akan segera tinggalkan kerja tu untuk menghadapkan Allah. Nah, dia katanya kalau bisa kata kita nak boleh ambil fikir ke situ ni, demikian itulah juga kita buat kerja apabila masuk waktu tu tahap semua terus menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau setiap kali kat lagi hak ni menjadi tip yang pertama lah kat berjumpa kat Abdul Basit oleh kerana buat umrah dah. Biasanya kat lagi berjumpa dengan orang kalau tanya cara haji. Yang mana dia mau ambil nilai haji tu kelip mai pakai dalam kehidupan hak dia mau lagu mana hati. Macam sebab kita dengan Abdul Basit pun boleh tanya tu lah juga. Katanya kita boleh ambil nilai sebab ya hak umrah dengan haji itu makna katanya hak rukun dalam haji itu tidak ada dalam umrah sahaja. Tetapi kita boleh juga ambil nilai yang kita pergi buat umrah dah kelip hari tu boleh pakai apa ya dalam hidup kita tu. Kita boleh guna kunka hak ya nilai hak dia tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Masalah cara kita nak ambil nilai yang kita dapat di sana sama ada kelip mai rumah di dalam hak keluarga dan kampung tempat kita dah juga di tempat kerja kita ni. Satunya sebagaimana kata tu kita masuk sebab di sana kita apabila kita hidup sana kita tak fikir masalah lain dah. Cuma hati kita tuju pada Allah Taala. Sampai masuk waktu kita sedia untuk segera ke masjid. Begitu juga kita apabila kita balik mai ke rumah sampai masa kita akan segera sebagaimana usahalah walaupun tak begitu 100% tapi usaha kita untuk nak ambil amalan kita sana untuk klik mai guna di rumah. Yang pentingnya masa ibadat dan masa tugas tanggungjawab kita begitu juga. Demikian itulah juga dia katanya kita boleh ambil mari ubah suai di dalam kehidupan kita. Sebenarnya benda ni benda hak tidak jauh dalam hidup kita. Lepas tu penting sekalinya setelah mana kita pergi klik berapa hari ya baru ni dah. Berapa hari dah klik hari ni? Lebih kurang sebulannya. Kita klik mari tu adakah berubah hidup kita? Ada perubahan dalam hidup kita ni hari ni? Ya, terima kasih. Ada perubahan saya agak adalah. Ada dah. Tak banyak pun sedikit. Sebab biasanya kalau kita cara jaga waktu lah. Sebab saya fikir sebelum saya pergi sana mungkin saya masalah jaga amalan tu kurang sikit. Yang ni di rumah lah. Masa waktu mungkinlah saya sebagaimana cerita saya tugas dan tanggungjawab banyak lah anak ke apa. Tapi apabila klik maidah tu saya cuba beki diri saya untuk nak lebih baik dalam segi amalan pada masa belum pergi. Tolong cerita hak keluarga sikit di sini mudah-mudahan katanya kita boleh ambil fikir Abdul Basit buat kerja di sini. Bagi orang Tina tu asyik buat kerja apa ya tu? Ya, terima kasih. Orang Tina saya kalau sebut kata saya tak pernah cerita dia kata saya tak kerja apa duduk rumah saja. Saya tak saya sebut lagu itulah sebab sebenarnya orang Tina saya tak ada tugas mengajar, tak ada berjual, tak ada menegak apa cuma dia belano. Tapi saya nak sebut kata dia orang yang kerja lebih kuat daripada saya lagi. Yakni kerja rumah. Sebabnya satu mengasuh anak, yang kedua satu kerja dah. Sebab saya nak sebut tak Tina saya tak kerja apa tak boleh. Satu mengasuh anak, yang kedua buat persiapan makan ni, yang ketiga basuhkan baju, yang keempatnya siap rumah. Itu adalah kerja dia empat. Bagi Abdul Basit. Saya kerja tugas di majlis. Ya sebelum saya bertugas majlis saya hadap kebun dululah. Dalam sejarah. Salah tahan kita hadap kebun dulu sejarah. Dua kara. Kerja dalam kebun dan kerja pejabat. Mana katanya bagi orang wanita kita tugas saya
bebanan dia begitu berat sekali. Berat, Sebab tu ya. jangan meremeh-temehkan orang Ya. di rumah kita. Katanya nak membedakan keluarga yang bahagia ni kalaulah kita saling faham memahami, pasti katanya hidup dalam keluarga kita akan berjaya. Yalah dah hak tu Ya. katanya. Hidup dia tak nak senang. Senang susah yang tak ada di kita belakang hak tu. Macam juga dengan anak-anak dalam 4-5 orang ni kita apa perangai dia degil ke tak? Kita kata payah ajar ke tak? Dia kata budak learning ni beza nya bahagia dia tak sebagai nyamai dulu. Teknik sebagai seorang ayah ni kita tubik pada kerokan ni sikit sebab keluarga contoh. Ya, terima kasih. Masalah didikan anak-anak tu mungkinlah apabila ramah berlainan perangai, berlainan tingkah laku, berlainan keduduk ke anak dalam 4-5 orang tu. Ya. Tapi agak kata cara didiknya alhamdulillah learning anak saya masa kecil lagi. Ya, cara didiknya tak begitu teruk lah. Ya. Tapi sebagaimana kita telah maklum bahawa dunia lah ni timbul sebagai-bagai macam modem. Maka kita pisahlah with there dengan semasa. Contohnya sepuluh anak saya pandai main internet. Hak tu super belaka lah tu. Ya, betul. Pandai main internet, buat modal telefon sekalipun, apa dia pandai. Cuma kita sebagai ayah untuk nak jaga anak-anak, kita kena tahu, kena with there kata apa dia main tu. Boleh kita jaga. Kena kontrol ya. Ya, betul. Kalau semata-mata kita lepas dia main, mungkinlah terlajak lebih pada garis sel lah. Contoh kata kita buka masa tertentu bagi dia. Masa ni untuk dalam ngaji masa ni untuk rehat. Dia nak main game, nak main apa, masa tertentu. Masalah dia nak dalam pengajian dalam internet dia pun masa tertentu. Kalau kita lepas secara langsung tu mungkin dia terlajak. Tak usah main langsung pun tak boleh juga. Tak boleh, dia lari. Dia katanya kalau tak boleh ada kita main langsung tu apabila dia tak dengar demo. Tetapi kalaulah kita halak terlajak apa, tak boleh juga. Ia akan terlanjur terlajak lagi. Hak tu menjadi satu teknik masing-masing lah. Tetapi kalau percaya katanya bagi penonton-penonton kita ikuti dalam rancangan Krok Tam Keluarga Contoh ni, mereka katanya boleh ambil mencontohilah keluarga Abdul Basit walaupun kita tidak peluang pergi ziarah di rumah, tapi sebenarnya kalau boleh lagi ziarah di rumah. Tapi oleh kerana yang katanya tugas saya kita masing-masing sibuk. Dan juga di dalam rancangan Keluarga Contoh ni pun usaha nak pergi ziarah di rumah, tetapi walaupun tak ada pergi ziarah di rumah pun boleh buat ziarah. Tengok di atas tugas saya seorang kita ni buat kerja ni menjadi satu bebanan yang berat, tetapi semua tu kita nak fikir belaka. Di sini untuk nak sarakan hidup kita gaji katanya duit walaupun banyak sekalipun, tetapi kalaulah duit yang kita perolehi tidak berkat, pada katanya tak cukup juga. Tetapi kalaulah kita boleh duit yang tak banyak, akan tetapi duit yang Allah beri kepada kita yang katanya akan dapat berkat dalam hidup asalkan duit itu berkat. Begitu juga Abdul Basit tidak malu dia katanya orang Tino bukan kata tak buat kerja, tetapi dia kerja dia lebih banyak pada orang lelaki lagi. Lalu tu dia hari ni dah abang-abang dia bisa katanya anak bagi orang Tino duduk di rumah tak ada buat kerja ke apa, dia kena klik semula katanya orang Tino kita buat kerja ke apa dia kata. Lalu tu yang katanya kita akan ada sifat terima rasa, mudah-mudahan katanya keluarga kita akan menjadi keluarga yang bermoral atau baik. Nah, akhir sekali dah apa ya Abdul Basit nak kecek sikit sebanyak. Dan terima kasih kepada pihak Sakbata yang telah memberikan sokongan masuk ke projek dan juga kita dapat peluang. Ucapkan sikit sepedeknya lebih kurang. Alhamdulillah. Pertama kali saya syukur pada Allah SWT yang mana Allah SWT jemput saya sebagai seorang hamba Allah Ta'ala untuk mengunjungi Baitillah. Yang keduanya saya terima kasih pihak pengurus-pengurus di Sakbata dan pegawai-pegawai di Sakbata yang begitu baiklah buat persiapan sambut teh semasa saya balik, sebab saya nak pergi secara hantar dia pun alhamdulillah lah agak kata baguslah kerja-kerja Sakbata. Dan yang terakhirnya terima kasih kepada Sakbata yang mana ada projek ni bagi untuk yang ada kata tak mampulah untuk menunaikan pekerjaan ni, tapi alhamdulillah dan terima kasih Sakbata yang beri peluang bagi lebih boleh kata ramai lagi lah yang agar kata
cita-cita nak pergi tapi tak sampai ke citanya. Ya. Banyak terima kasih lah. Ya, Kak Lasri pun dari cara keluarga contoh ataupun keluarga pendatang ucap ribuan terima kasih kepada Abdul Basir Ahmad oleh kerana dapat luangkan masa walaupun sibuk secara mana kali pun tetapi luangkan masa untuk mari jumpa di rancangan kita ni. Baiklah penonton yang dihormati, akhir sekalinya kita membuatkan kebaikan. Buat itu mestilah dengan sepenuh-penuh ikhlas hati. InsyaAllah percayalah katanya di atas kebaikan kita akan dapat balasnya. Di atas kebaikan kita Allah akan menganugerahkan barakah di dalam hidup kita. Dan kali berjumpa dalam rancangan Krok Kenetam Keluarga Bermora di TVNBT Jalan seperti biasalah masa dan juga jam yang sama. Hari ini saya Jamilah Karidong minta dulu. Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menonton para penonton yang dihormati sekalian. Salah satu lagi hal penting yang perlu kita tanam dalam kehidupan berumah tangga ialah adanya sakinah. Sakinah adalah untaian, urutan dari kata-kata mawaddah tadi. Sakinah, kalau kita tengok banyak pentafsiran yang dibuat. Tapi saya lebih cenderung sakinah ini berartinya rumah tangga itu tenang. Rumah tangga itu sederhana. Tenang ini saudara sekalian berbeda daripada senang. Kalau senang yang luar-luar, ada rumah yang baik, ada kawasan yang baik, itu senang. Tapi kalau tenang, ini tenang artinya kesenangan hati, kegembiraan hati. Oleh itu saudara yang dirahmati sekalian, rumah tangga akan bahagia apabila adanya tenang. Tenang ini tidak gupuh gapah. Suami tenang, isteri tenang, hidup sederhana, tidak bertengkar, tidak berbalah di antara satu sama lain. Rumah tangga yang tidak sakinah akan berlakulah perpecahan, akan berlakulah perbalahan. Oleh itu saudara yang dihormati sekalian, suami mesti menjadi tonggak dalam rumah tangga. Artinya suami mesti tenang dalam menghadapi masalah. Memang rumah tangga ini ada masalahnya, banyak masalahnya, tapi orang-orang yang cerdik dapat mengatasi kelemahan rumah tangga itu dengan sebijak-bijaksana. Oleh itu saudara yang dirahmati sekalian, sakinah, tenang itu penting. Kalau tak tenang, maka akan mudahlah berlaku pembentrokan, perbalahan dan sebagainya. Tenang di sini sederhana, itu pun tenang juga. Sederhana dalam perbelanjaan, tidak boros. Lebih lagi lah dalam keadaan kegawatan ekonomi macam ni, saudara sekalian, kalau tak tenang, kalau tak sakinah, kita akan boros dalam perbelanjaan. Apabila boros, maka akan berlakulah hal berkenaan dengan ekonomi. Oleh itu saudara yang dirahmati sekalian, berusahalah agar rumah tangga kita benar-benar sakinah, benar-benar tenang. Tenang ini kita nampak akan melahirkan keceriaan. Isteri akan menganggap suami sebagai orang yang boleh memberi perlindungan kepadanya seandainya suami itu tenang. Dan isteri akan menganggap suami akan menganggap isteri sebagai orang yang boleh diharapkan kalau tenang. Tengok terus sekalian Khadijah sendiri, Siti Khadijah telah menunjukkan bagaimana di waktu Rasulullah bertemu dengan malaikat di dalam gua, Rasulullah dalam keadaan ketakutan, tapi apa yang dibuat oleh Khadijah? Khadijah berkata, tenang wahai abangku, yang bertemu dengan abangku tadi bukanlah yang tidak baik, itu adalah perkara yang baik. Dengan hasil daripada ketenangan itulah lalu Rasulullah, lalu Muhammad di waktu itu turut tenang. Sebab itulah saudara sekalian, sakinah, tenang itu adalah merupakan salah satu tunggak dalam kebahagiaan rumah tangga.